Baik, Assalamualaikum. Ya, salam sejahtera. Salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga ya. Uh, jadi hari ini saya ada pendedahan dengan ulasan penting yang perlu dibuat ya, berhubung dengan kes 1MDB yang sedang berjalan di Amerika Syarikat. Dan terlebih dahulu saya ingin meminta maaf sebab saya buat pemberitahuan ya, bahawa akan berlaku satu live pada pukul 3.30 petang. Dan memang ya ada dibuat live pada pukul 3.30 petang, dan selepas itu berlaku masalah teknikal yang tidak boleh tidak dapat saya selesaikan ya, dan ini telah mengganggu gugat live tersebut dan akhirnya terpaksa diberhentikan ya. So inilah live sebenar yang sepatutnya ya saya buat pada pukul 3.30 petang. Jadi saya minta maaf. Baik, saya mulakan ya. Okey. Jadi semalam saya ada buat satu live ya. Jadi tajuk dia setak silap saya, lagi mengejutkan ya, pendedahan lagi mengejutkan. Ini berhubung dengan Najib dan Zahid. Jadi saya rujuk anda kepada live semalam, sama ada anda scroll ke bawah ataupun anda pergi ke YouTube Regi JC Rita Udin dan tonton di sana. Jadi wajib tontonnya, tak panjang. Jadi hari ini saya ingin membuat satu pendedahan dan ulasan ya. Baik, dalam live semalam saya ada sentuh berkenaan dengan satu pendedahan mengejutkan yang dibuat dalam mahkamah di Amerika Syarikat dalam kes 1MDB. Jadi salah seorang saksi itu telah memberitahu ya bahawa sebenarnya satu bank terkemuka di dunia iaitu Goldman Sachs, okey, yang sebenarnya dikaitkan dengan skandal 1MDB ni, ada pegawai dia dikaitkan dengan skandal 1MDB ni. Jadi dia beritahu, okey, sebenarnya Najib ini telah datang berunding dengan seorang pegawai ya, atau pihak tertentu dalam bank itu. Dan Najib meminta ya pekerjaan bagi 3 anak dia dalam bank terkemuka itu sebagai ganjaran ya, jika Najib meluluskan satu perniagaan yang cukup lumayan melibatkan 1MDB dengan bank tersebut. Jadi sebenarnya ini adalah dakwaan saksi dalam mahkamah, keterangan saksi dalam mahkamah, dan benar atau tidak ianya menurut proses mahkamah. Jadi kita boleh ikuti, kita boleh layan, dan kita perlu dengar pencerahan saksi seterusnya, pendakwaan, pembelaan, kemudian keputusan mahkamah. Semua ni sahih dan kita boleh ikuti ya. Bukannya cerita-cerita dongeng yang Najib buat di Facebook dia. Okey? Baik, ini proses mahkamah ni. Jadi kita layan cerita ni, kita bukannya layan cerita Facebook Najib. Najib perlu faham benda ni. Itu satu. Kedua, Najib memang ada buat kenyataan berhubung perkara ni. Jadi Najib buat kenyataan dan saya bacakan ya. Saya bacakan dan saya nak buktikan sesuatu. Jadi Najib berkata mereka melaporkan maklumat bahawa bukan. Ada satu ya berhubung perkara ni. Okey. Baik, kita lihat ya apa yang Najib ni. Okey. Tak ada seorang pun anak saya pernah ditawarkan untuk bekerja ataupun bekerja di Goldman Sachs, di bank tersebut, Najib kata. Dia kata kemudian, walaupun tajuk berita media-media tempatan memberi bayangan bahawa anak saya disogok oleh Goldman Sachs yang ditawarkan bagi anak-anak saya bekerja di bank tersebut. Okey, saya nak berhenti kat sini. Najib, cuba namakan media tempatan mana
yang memberi bayangan bahawa anak awak disogok oleh Goldman Sachs. Saya cerita pasal media arus perdana lah. Tak usah cerita media-media alternatif. Mana media mana? Semua media melaporkan dengan betul. Di dalam mahkamah, saksi tidak pernah kata anak Najib telah ditawarkan bekerja ataupun bekerja dalam bank tersebut. Saksi berkata, okey, bahawa Najib telah berunding dengan pihak tertentu dalam bank dan meminta kerja untuk 3 anak dia sebagai ganjaran, sebagai balasan jika Najib meluluskan satu urusan perniagaan lumayan melibatkan 1MDB lah dengan bank tersebut. Dan semua ni telah dilaporkan dengan betul oleh media tempatan, iaitu media arus perdana. Tajuk dia pun tak menyeleweng. Tak ada dalam bank mahkamah tu saksi berkata anak Najib ditawarkan, memang ada ditawarkan untuk bekerja dalam bank. Jadi Najib rujuk perkara apa ni? Dan perkara utama yang telah dinyatakan oleh saksi dalam mahkamah, Najib tak sebut, iaitu Najib telah berunding meminta sesuatu bagi anak-anak dia sebagai ganjaran. Itu Najib tak sebut. Najib sebut benda lain yang tidak pernah berlaku. Jadi jangan putar belit keadaan, jangan cuba alih perhatian, jangan cuba kaburi mata rakyat, dan tak payah pun nak buat komen. Sebab komen anda di Facebook setakat ni saya dah buktikannya. Kalau Najib tak percaya, Najib boleh rujuk live saya semalam dan live saya sebelumnya, dan anda semua pun sila rujuk, ya. Hanya cerita-cerita dalam Facebook itu pun sudah dibuktikan ada kalanya cerita itu fitnah. Malah saya pun ada buat laporan polis berkenaan dengan satu cerita yang sah fitnah berhubung dengan forex. Jadi tak payah cerita, sebab ini proses mahkamah. Kita nak ikut proses mahkamah, kita nak ikut keterangan saksi dalam mahkamah. Kita kemudian nak ikut hujah-hujah peguam bela dan peguam cara. Kita bukannya nak ikut hujah Najib dalam Facebook, ya. Kalau Najib nak berhujah pun, hujah dengan betul, sentuh apa yang dikatakan oleh saksi. Ini tak sentuh langsung. Saksi kata Najib ada pergi berunding untuk anak dia, tak sentuh langsung. Yang Najib sentuh, anak dia tidak pernah bekerja. Mana, siapa yang kata begitu? Media mana yang kata begitu? Saksi mana yang kata begitu? Nampak? Mungkin Najib dah malu, dia cuba menutup keadaan. Ya. Okey, itu satu. Itu yang kedua, minta maaf. Yang ketiga, apakah secara tidak langsung atau tidak sengaja anak Najib, ya, Yana Najib, ya, telah perangkap ayah dia sendiri. Baik, kita baca kenyataan anak dia. Okey, dan saya ambil sumber yang sahih dulu, sebabnya di dalam Amerika tu perbicaraannya berlaku dalam bahasa Inggeris. Jadi saya baca laporan dalam bahasa Inggeris, kemudian saya terjemah dalam bahasa Melayu. Okay, the daughter of Malaysia's former Prime Minister, Datuk Sri Najib Razak, said she got a job with TPG Capital after an ex-Goldman Sachs Group banker and witness in the bribery trial involving 1MDB made the introductions. Okay. Noriana Najwa Najib said the introduction was made after she was told that getting a job with Goldman Sachs demanding analyst program could be a conflict of interest. Okay. Jadi Noriana ni sebenarnya telah mengaku, dan dalam laporan media lain pun telah mengaku ada meminta kerja daripada pegawai bank berkenaan yang menjadi saksi, yang membuat kenyataan bahawa Najib ada mengadakan rundingan. Dia ada minta kerja daripada dia. Kita lihat utusan. Anak bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak, Noriana Najwa, mengakui dia pernah mendapatkan pekerjaan dengan syarikat perbankan antarabangsa Goldman Sachs. Ya, mengakui maksudnya dia ada minta. Okey. Dan jadi ini pengakuan anak Najib. Okey, ini pengakuan satu. Kedua, anak Najib beritahu bagaimanapun pegawai tersebut beritahu mungkin jadi konflik kepentingan jika dia bekerja dalam bank itu, maka dia tawarkan kerja lain. Jadi dengan membuat pengakuan ini dan berdasarkan kenyataan saksi, timbul satu
persoalan. Adakah Najib menyalahgunakan kuasa dia sebagai Perdana Menteri untuk berunding kerja dalam sebuah bank terkemuka di dunia yang ada hubung kaitnya secara perniagaan transaksi dengan 1MDB untuk mendapatkan pekerjaan bagi anak dia, memandangkan anak dia sendiri mengaku ada meminta pegawai yang menjadi saksi itu untuk pekerjaan setelah pegawai itu membuat penghujahan di mahkamah. Ya. Jadi adakah Najib menyalahgunakan kuasa dia sebagai Perdana Menteri? Ini berdasarkan pengakuan anak dia. Sekarang dah timbul persoalan. Ya. Pegawai itu kata Najib ada pergi berunding. Itu pun cara pegawai itu, bekas pegawai itu memberi hujah dia. Dia timbulkan, maknanya Najib ada salah guna kuasa lah kalau kita ikut hujah saksi itu. Sekejap ya. Sekejap. Jadi kalau kita ikut hujah saksi itu, Najib ada salah guna kuasa sebab dia pergi berunding sebagai dia minta ganjaran untuk anak-anak dia, ya, kerja untuk anak-anak dia. Kemudian anak dia menjawab, ya memang dia ada pergi minta kerja, ya, tapi pegawai itu kata mungkin jadi konflik kepentingan. Itu menurut anak dia. Jadi sudah timbul persoalan sebab pegawai itu kata Najib berunding untuk kerja untuk anak dia, dan anak dia mengaku pergi berjumpa dengan pegawai itu untuk meminta kerja. Jadi sudah timbul, ya, hujah yang kukuh bagi memulakan siasatan terhadap Najib bahawa Najib telah menggunakan kedudukannya sebagai Perdana Menteri untuk berunding dengan salah satu bank yang terbabit dengan skandal 1MDB, ya, bagi mendapatkan kerja untuk anak-anak dia. Ini yang Najib perlu faham. Kalau nak tulis pun di Facebook, tulis benda ni. Itu pun saya sarankan tak payah tulis. Sebab selama ni bila tulis, kelentong. Lepas tu, siapa nak dengar cakap Najib di Facebook? Orang nak dengar hujah-hujah dan proses mahkamah yang sahih. Okey? Jadi ini yang Najib perlu faham. Sudah timbul, ya, asas kukuh bagi memulakan siasatan salah guna kuasa. Siasatan salah guna kuasa baru selain daripada siasatan-siasatan dan dakwaan-dakwaan yang telah dibuat selama ni. Sekejap ya. Okey. Kucing ganggu. Alright. Jadi sila jawab Najib. Sila jawab. Dan saya rasa anak Najib telah perangkap ayah dia sendiri secara tanpa disedari, secara tidak sengaja. Ya, kerana dia tidak faham implikasi kenyataan dia. Ya. Okey. Sebelum anda bertanya soalan, anda boleh mula sekarang, ya. Anda boleh mula bertanya sekarang. Tetapi saya nak sentuh sedikit juga dengan satu isu selain Najib, iaitu Zahid. Okey. Sementara menunggu, jadi anda boleh bertanya soalan. Jadi Zahid ni, semalam saya berkata kepada Zahid, daripada anda mencabar sumpah laknat, berselindung di sebalik agama, samanlah Muhyiddin. Sebab Muhyiddin dah tunjuk saksi, dah buat 2-3 kali pengesahan bahawa itu yang berlaku, iaitu Zahid telah bawa fail bertimbun-timbun minta Muhyiddin bantu dalam kes mahkamah dia. Jadi Zahid perlu saman. Okey, saya buat penghujaan panjang lah, jadi anda rujuk kepada live saya semalam. Kemudian Tun pula membuat satu kenyataan dan mengatakan memang betul Zahid datang berjumpa dengan Tun sendiri pada ketika ada ura-ura Tun akan jadi Perdana Menteri, ya. Dan Zahid minta bantuan, ya, untuk hentikan siasatan terhadap perkara yang Zahid dituduh tu. Tapi Zahid kali ini bukannya mencabar untuk sumpah laknat. Dia
nak tuntut secara perundangan, nak tuntut maaf dari Tun. Pelik kan? Jadi Muhyiddin tak nak saman. Jadi timbul persoalan, apakah Zahid ni takut sangat dengan kemunculan Tun atau parti alternatif, ya, pejuang di Johor, sehingga nak buat tuntutan maaf tu. Tapi tuduhan walaupun tak sama tapi seakan-akan sama, yang dibuat oleh Muhyiddin, dia pula cabar sumpah laknat. Jadi saya nak tanya Zahid, bila nak saman Muhyiddin? Ya, tak masuk akal. So inilah persoalannya saya nak timbulkan sementara menunggu soalan anda. Jadi Syed Azizul, pendapat saya, rakyat suka Najib disebabkan Najib tiap-tiap tahun beri bantuan, contohnya duit BRIM. Minta maaf ya, Najib, bukan, bagi saya itu bukan bantuan, ya, bagi saya itu nak beli undi, ya. Sebab ada banyak cara lain Najib telah menganiaya rakyat, ya, dengan duit berjuta-juta dari SRC yang telah diseleweng, yang telah dibuktikan di mahkamah. Dan dalam pada pentadbiran Najib, rakyat amat selesa, kos sara hidup meningkat mendadak. Itu bukan bantu rakyat tu, itu memudaratkan rakyat, ya. Seng Hok, kucing pun nak berhujah. Itulah, kucing pun marah. Dia kata Najib buat posting silap dalam Facebook. Itulah. Izzy, Najib banyak buat cerita. Anak Tun, anak Tun ni, anak Tun tu. Jahat Najib ni. Tak ada bukti, saya dah katakan, tak ada bukti. Cerita-cerita dia tinggal cerita je. Diulang, ya. Tapi ini adalah cerita yang muncul dalam proses mahkamah. Ini kita boleh ikuti, ini kita boleh layan. Sama juga dengan RM 2.6 bilion yang kononnya masuk dalam akaun Najib, yang memang masuk dalam akaun Najib. Jadi kalau nak dengar cerita Najib sebelum PRU14, memang sah itu Raja Arab Saudi. Raja Arab Saudi ni cukup besar hati. Dia derma 2.6 bilion terus dalam akaun Najib. Kemudian lepas PRU14 pula, cerita Najib ni orang sama ni, tapi cerita dah ubah, ya. Saya hanya anggap itu adalah derma dari Raja Arab Saudi. Jadi dua cerita ni orang sama, nak percaya mana satu. Tapi bila masuk mahkamah, benda ni diceritakan dan akhirnya diputuskan oleh hakim, itu kita boleh ikut sebab itu proses mahkamah yang sah. Dan apa hakim kata? 4 hakim setakat ni, itu cerita dongeng. Malah ada bukti bahawa dana tu adalah dari SRC. Jadi tak payah nak dengar cerita Najib. Itu pun cerita tak betul. Dia menafi anak dia pernah bekerja. Lepas tu dia kata di bank terkemuka tu di US. Lepas tu dia kata anak dia tidak pernah bekerja di situ. Atau apa? Saya baca balik lagi sekali. Walaupun anak saya tidak pernah ditawarkan untuk bekerja atau bekerja di Goldman. Media-media tempatan beri bayangan bahawa bahawa saya disogok oleh Goldman yang menawarkan bagi anak-anak saya. Itu bukannya apa yang media beri bayangan, tak ada langsung. Media arus perdana tak ada. Okey. Media arus perdana laporkan apa yang saksi kata, iaitu ada percubaan rundingan melibatkan Najib untuk mendapatkan kerja bagi anak dia. Jika Najib membenarkan satu perniagaan lumayan melibatkan 1MDB dengan bank tersebut, itu cerita dia. Tak ada pun mana-mana yang mendakwa, saksi yang mendakwa anak dia pernah ditawarkan bekerja dalam bank itu atau bekerja dalam bank itu. Jadi Najib tengah cerita benda yang tak ada kaitan langsung dengan saksi ataupun perkara yang ditimbulkan dalam mahkamah. Entah Najib tengah rujuk apa apabila bertulis, ya. Jadi tak payah rujuk Najib ni, rujuk je proses mahkamah. Dan sekali lagi, anak dia bila buat pengakuan, dia pergi jumpa pegawai bank tu, dan tak kira lah apa anak dia, dakwaan yang dibuat oleh anak dia, pegawai bank itu kata mungkin ada konflik kepentingan, itu tak penting.
Bila dia kata mengaku saja dia ada cuba minta pekerjaan dalam bank tersebut, jadi sudah timbul rasa syak bahawa memang mungkin Najib telah rundingkan kerja untuk anak dia, sekaligus telah menyalahgunakan kuasa dia sebagai Perdana Menteri dan sudah wajib memulakan siasatan berhubung perkara ni. Jadi itu yang saya kata, adakah anak Najib secara tidak langsung dan mungkin terkhilaf dia pergi perangkap ayah dia sendiri. Apa salah saman mahkamah dental tu? Saya tak faham. Okay, tapi anyway, tindakan Zahid menuntut maaf dari Tun tu, saya pun nak bacalah hujah-hujah. Okay, dan Zahid lah nak baca hujah-hujah Zahid. Okay, dan kita nak tanya, mengapa tak saman Muhyiddin? Ya, perkara seakan-akan sama. Jadi timbul persoalan lah, mungkin Zahid ni sudah terkecam dengan kehadiran Tun di Johor. Mungkinlah. Jebat Selatan 2, salam Tuan RJ, adakah akan berlaku kejutan besar pada PRN Johor dengan isu besar macam ni? Saya tidak ingin buat ramalan di Johor. Saya langsung tidak ingin buat ramalan di Johor. Ya. Okey. Louis Michael, bapa tak mengaku, anak mengaku ada minta kerja. Kat situ dah nampak Najib penipu, selalu nak elak dari kes-kes dia. Ada kebenaran dalam ayat ni. Ya, Najib nak menipu pun tipu dengan cara betul lah. Anda kata media-media tempatan memberi bayangan bahawa anak saya disogok oleh Goldman Sachs. Media mana ni Najib? Media Arus Perdana yang mana ni? Dan sejak bila media ni bercerita berkenaan dengan anak disogok? Sejak bila media bercerita berkenaan dengan anak dia ditawarkan bekerja atau pernah bekerja? Najib rujuk media mana ni? Jangan-jangan Najib sudah diberikan maklumat palsu oleh orang-orang dia. Mungkin Najib sibuk, dia tak ada masa untuk baca, jadi orang lain telah memanipulasi. Tak tahulah dia tengah rujuk apa ni. Okey. Najib ada buat satu posting dalam Facebook dia. Dia kata pertemuan, dia petik screenshot ya, tangkap layar laporan Malaysia Kini dengan tajuk pertemuan Najib Goldman untuk jamin kerja anak-anaknya, laporan. Ya, tak ada masalah dengan tajuk ni. Tak ada masalah pun. Cuma tafsiran Najib tu pelik sikit lah. Tak tahulah macam mana Najib buat tafsiran. Ya, tak ada yang pelik dengan tajuk tu. Jadi pertemuan Najib Goldman untuk menjamin kerja anak-anaknya. Maksudnya media tu berkata ada satu pertemuan dan ianya untuk menjamin. Ya, dan kita perlu baca untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut. Tak ada masalah. Saya tak lihat ada masalah dengan tajuk tu. Jadi Najib cuba alih perhatian. Tak payah bincang benda tu. Cuma bincang kenyataan saksi. Kita nak tahu apa Najib nak kata. Ya. Dan pengakuan anak dia ni dah jerak lah. Saya lihat dah jerak lah. Dah timbulkan satu asas yang kukuh untuk dimulakan siasatan baru terhadap Najib. Siasatan salah guna kuasa. Ya. Dan asas kukuh untuk memulakan siasatan di Malaysia, ya, berhubung perkara ni. Dan saya rasa Najib mungkinlah selepas ini tidak mustahil akan disapina untuk hadir di mahkamah US untuk beri keterangan. Mungkinlah. Okey, ada lagi soalan, saya akan layan satu dua lagi. Seng Hok, apa susahnya bawa balik Jolo sekiranya dapat menjatuhkan Najib sekaligus? Okey, nak bawa balik Jolo ke tak nak bawa balik Jolo ke, itu soal berasingan. Itu soal berasingan. Ya, ada ramai termasuklah
pihak-pihak yang berkait sama ada secara langsung atau tidak langsung dengan Najib, cuba ungkit-ungkitkan nama Jolo, nama Zeti, nama benda-benda orang-orang ni untuk sebagai penghujahan, seolah-olah ada satu yang tidak kena dengan proses perbicaraan di mahkamah. Okey. Jadi ini sebenarnya tak ada kaitan, itu isu lain. Kalau Zeti lakukan kesalahan, itu isu berasingan. Kalau Jolo lakukan kesalahan, itu isu berasingan. Berdasarkan penghujahan yang sudah sedia ada dibuat oleh pendakwaan di mahkamah, dan pembelaan di mahkamah, berdasarkan saksi-saksi yang dibawa oleh pembelaan dan pendakwaan di mahkamah, jika sudah cukup untuk menyabitkan, membuktikan bahawa Najib melakukan kesalahan, maka tidak ada masalah dengan perkara tu. Pendakwaan dia boleh pilih dia nak panggil saksi mana, pembelaan dia boleh pilih dia nak panggil saksi mana. Jadi kalau pembelaan atau pendakwaan dia pilih, okey, saya nak panggil saksi-saksi ini sebab ini dah cukup untuk saya membuktikan tanpa ragu-ragu lagi bahawa Najib telah lakukan kesalahan, maka panggil orang-orang tu. Tak payah nak ungkit benda lain. Kalau peguam Najib sendiri pun tak ungkitkan perkara ni dalam perbicaraan pertama dan kemudian di mahkamah rayuan, kita nak cerita apa? Jadi tak usah layan cerita-cerita Facebook ni, sama ada ataupun live pentaksub dia, atau blogger dia. Nak dah lah nama tu blogger dia, blogger orang kuat dia, nak cerita apa mesti pusing. Okey, suruh blogger dia tanya kat bos dia, Najib, cuba cerita kat saya, media mana yang kata anak awak ditawarkan ataupun pernah bekerja di bank tu, keterangan saksi lain. Jadi bos boleh tolong jelaskan. Tanya soalan yang betul. Okey, tak, so kita jangan layan lah cerita-cerita ni, kita jangan layan. Dan susah ke senang nak bawa Jolo tu, itu hal Jolo lah. Okey. Okey. Zeti ada ambil duit ke ada tak ada ambil duit, itu kisah Zeti lah. Okey. Gitu kita buat perbicaraan barulah. Kalau ada cukup bukti, kita buat perbicaraan Zeti lah. Itu yang saya tak layan. Ini semua kerja bodoh pentaksub dan Laskar Cyber untuk cuba alih perhatian. Kita ikut proses mahkamah yang betul. Okey. Cuba lihat kes sedang berjalan di US. Nama Zeti muncul, nama ini muncul, nama itu muncul. Jadi kita ikutlah. Takkan di US pula peguam dia nak kata, ada orang Amerika nak kata, oh tak adil, ya, buat perbicaraan ni kena panggil Zeti, kena panggil Jolo. Tak ada. Mungkin tak perlu. Mungkin penghujahan dan saksi-saksi yang dipilih sudah cukup untuk membuktikan sesuatu tanpa boleh dipertikaikan lagi, dan keputusan boleh dibuat. Ya, jadi fahamilah proses mahkamah dulu, baru layan. Itu yang saya kata, jangan layan cerita-cerita Najib, pentaksub dia ni, buang masa. Ya. Okey. Karim maju, Zeti pun dilantik zaman Najib. Aduh lah. Ya, okey. Sebenarnya depa spin, depa cuba kaitkan Zeti dengan Tun. Ini, ya, Najib pun dalam Facebook dia, saya baca. Saya baca, ya. Ada dia kata Tun kata dia tak tahu Zeti buat ke apa ke, tak tahu apa. Okey. Tapi semua orang lupa bahawa Zeti pun sebenarnya lantikkan di bawah pentadbiran siapa. Ya. Semua orang tanyalah. Okey. Najib ni pernah tipu berhubung lantikan ni. Saya bagi satu contoh. Dia cuba kaitkan Tengku Zafrul dengan Muhyiddin. Ya. Dia kata ada satu isu tu, dia kata dia timbul bayangkan mungkin berlaku konspirasi melibatkan Tengku Zafrul, iaitu lantikan PM8, iaitu Muhyiddin lah. Jadi dia cuba kaitkan dengan Muhyiddin. Ya. Dia tak puas hati lah. Dia tak puas hati dengan Tengku Zafrul kot.
Jadi dia timbulkan mungkin ada konspirasi melibatkan Kementerian Kewangan. Ya. So dia kaitkan dengan Muhyiddin. Dia kata Tengku Zafrul lantikkan PM8. Dia tulis kat situ. Sebenarnya itu tak ada relevan, tak ada kaitan dan tak ada bukti yang ditampilkan oleh Najib. Biar saya tunjukkan di mana fitnah dia. Tengku Zafrul bukannya dikira lantikkan PM8. Tengku Zafrul ni dikira lantikkan PM9, iaitu Ismail Sabri. Sebab masa Muhyiddin tumbang, automatik kabinet dia sudah tak wujud. Jadi Tengku Zafrul bukan lagi Menteri Kewangan. Dan apabila Ismail Sabri naik sebagai Perdana Menteri, dia lantik balik Tengku Zafrul. Jadi Tengku Zafrul ni adalah lantikkan PM9. Jadi jika masih wujud konspirasi, andai kata ada konspirasi, ianya melibatkan PM9. Itulah Najib kaki putar belit, putar alam. Ya. Okey, tak ada soalannya. Mustafa Mus, pengakuan dah dibuat membeli rumah mewah 10 juta dengan wang MDB. Wajarkah tuan kerajaan menuntut kembali aset tersebut? Jadi kita tunggu perbicaraan sebab perbicaraan sedang berjalan. Jadi kita tunggu apakah keputusan dan kesudahan dalam perbicaraan tu. Jadi dari menuntut wang tu saya rasa too premature, terlalu awal. Tetapi jika sudah ada tanda-tanda berlaku salah guna kuasa melibatkan Najib, siasatan harus dimulakan, ya, untuk menyiasat benar atau tidak perkara ni berlaku. So itu boleh mulakan sekarang, ya. Jadi itu sahajalah. Okey, Syam Syahana. Jadi bahan lawak je blogger Najib tu. Semua sahaja point group depa sebab nak hiburkan hati. Betul. Ahmad Imran, Najib dah buat salah petik nama orang ini dengan tuduhan tidak berasas di media sosial. Itulah kita nak tanya. Semalam pun saya dah buktikan Najib, cara dia timbulkan persepsi palsu kononnya dia ni popular dengan gambar-gambar dan apa. Kemudian ada tokong Presiden Persatuan Cina Johor membuat kenyataan sebenarnya Najib datang tak dijemput, dan itu bukannya, sebenarnya daripada semua ni kita dapat tahu bahawa semua orang berkumpul tu bukannya berkumpul untuk jumpa Najib. Sebenarnya memang ada satu upacara keramaian melibatkan keagamaan Cina di Johor dan Najib berada di situ. Jadi sudah semestinya bila anda berada di tempat keramaian, orang akan salam dengan anda. Jadi Presiden Persatuan Cina di Johor tu juga kata dia kesal Najib masuk tokong tu tanpa dijemput. Ya, ini kita semua fikir-fikirkanlah. Karim Maju, kita boleh cerita dulu kan rumah tu pending siasatan punya outcome. Yang itu betul. Saya pun mungkin terkhilaf di situ, itu betul. Jadi jika timbul syak bahawa menerusi kenyataan saksi, satu-satu rumah ke satu-satu harta tu mungkin adalah daripada diperolehi secara haram daripada 1MDB, maka boleh disita dahulu. Ya, itu betul. Ya. Okey. Baik. Setien Go, setujukah maju atau mundurnya Malaysia terletak di bangsa Melayu? Saya tak berapa faham apakah kaitan. Si Jambul, Najib kantoi lagi. Ini memang kantoi ni. Ini kantoi ni. Jadi sekarang saya minta jasa baik anda semua, share ramai-ramai. Kita minta Najib jawab lah. Ya, kita minta, saya pun nak tahu. Ya, saya pun nak tahu media mana ni yang memberi gambaran tak betul ni. Saya pun nak tahu media mana ni yang bagi tahu bahawa anak Najib ditawarkan bekerja ataupun bekerja di bank. Saya nak tahu Najib ni sedang merujuk kepada mana. Dia buat satu screenshot tangkap layar berita Malaysia kini. Mungkin itu satu. Itu pun saya tengok tak ada masalah dengan tajuk tu. Dan bila kita baca memang tepat laporan dia. Ya, jadi media mana? Minta Najib bagi penjelasan sikit lah. Kita nak tahu. Dan benda isu pokok dia Najib tidak ceritakan ialah nombor satu, timbul kemungkinan berlaku salah guna kuasa oleh Najib. Okay. Nombor dua, Najib telah pengakuan anak Najib ni telah
mengukuhkan lagi kemungkinan berlaku salah guna kuasa. Jadi siasatan wajib dimulakan. Ya. Okey, sehingga ya kita berjumpa di lain masa. Jangan lupa sertai saluran Telegram saya, saluran Regi J. Siri Taudin, dan saya akan letak link artikel-artikel berkaitan di ruang tajuk sebentar lagi. Jadi rujuk link-link tersebut dan sentiasa layari thethirdforce.net. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.